Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesetiaan anda untuk terus setia bersama dan juga menonton kami di saluran berita RTM dan juga di TV1 untuk bicara naratif pada malam ini. Dan apa yang penting adalah untuk kita sama-sama menyokong dan juga mendukung usaha kerajaan dalam merealisasikan hasrat program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, yang mana tujuan kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok lebih daripada 80% rakyat Malaysia sudah pun divaksin yang berusia 18 tahun ke atas. Cumanya apabila kita sudah pun usai dengan fasa pertama untuk petugas-petugas barisan hadapan, akan menginjak pula ke fasa kedua bagi mereka yang berusia dan juga golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19. Maka ini merupakan salah satu lagi daripada proses yang diatur oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mencapai hasrat imuniti kelompok yang diinginkan. Untuk bercakap lebih lanjut tentang vaksin, pemberian vaksin, malah kesan sampingan yang bakal diterima ataupun tidak akan diterima bergantung kepada keadaan seseorang individu itu sendiri. Maka ini satu ruang dan juga peluang yang amat baik untuk kita mendalami dengan lebih dekat lagi apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang penerima vaksin sebelum, semasa dan selepas pemberian vaksin COVID-19. Untuk itu, saya amat bersati untuk memperkenalkan bersama dengan kita pada malam ini Dr. Azwana Ramli, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam Doktor, apa khabar? Terima kasih buat pertama kalinya bersama kami pada malam ini dalam Bicara Naratif. Dan untuk kesekian kalinya bersama dengan kita juga Dr. Saidatul Nurbaya Buang, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Doktor. Sekali lagi kita bersama Doktor memperjelaskan dan juga merungkai kesulitan dan juga kekhususan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Cumanya mungkin molek untuk kita mulakan tentang apa yang disebutkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu memberikan vaksinasi COVID-19 untuk kita mencapai imuniti kelompok. Sekali lagi Doktor, kita bercerita tentang hasrat kerajaan dalam mencapai herd immunity melalui pemberian vaksin ataupun beberapa jenis vaksin yang telah pun diterima oleh kerajaan, Doktor. Okey, terima kasih pertama kalinya Encik Ismail menjemput Kementerian Kesihatan untuk menerangkan mengenai program imunisasi COVID-19 lah ya. Sebagaimana kita tahu, program ini telah pun bermula ya dengan Perdana Menteri kita disuntik pada 24 hari bulan Mac itu, dan sekarang kita berada dalam fasa 1 ya, di mana kita ingin melindungi kita punya petugas-petugas barisan hadapan ya. Dan kita jangka ya pada sehingga akhir Disember ini seramai 26.3 juta ya penduduk Malaysia akan mendapat vaksin ini keseluruhannya. Dan tak lama lagi ya, kalau kita selepas habis fasa frontliners ini, kita akan mula menyuntik siapa pula? Itu golongan kedua, kita panggil sebagai mereka yang ada penyakit komorbid dan bergemas. Kenapa golongan ni? Kerana kalau kita lihat ya, di hospital yang ramai yang meninggal dunia ataupun sakit teruk adalah daripada golongan mereka yang ada komorbid seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti dan sebagainya. Dan juga warga emas. Ini ia bersiko fasa kedua. Kita menjangkakan ya pada pertengahan bulan 4 ni kita akan mula memasuki fasa 2. Dan kita akan mula menjemput, kita panggil jemput ya, melalui MySejahtera, golongan-golongan yang layak ini untuk pergi ke pusat-pusat pemberian vaksin dan menerima vaksin mereka. Dan apabila menjelang ya bulan 5 nanti ataupun Mei, kita akan masuk serentak fasa ketiga. Di sini semua mereka berumur 18 tahun dan ke atas akan mula menerima vaksin mereka ya. Dan kita tahu vaksin ini ada 2 dos ya. Kita mohon sangat-sangat selepas menerima vaksin dos pertama, ia perlu melengkapkan dos yang kedua, dan kita jangka ya kemungkinan pada September nanti kita dah boleh mencapai 70% daripada penduduk kita disuntik ya, sebab antara faktor yang paling penting adalah kesediaan vaksin, dan kita jangka insya-Allah ya by bulan 6 nanti kita akan dapat banyak vaksin mula masuk ya, dan kita boleh menyuntik dengan lebih ramai. Kelompok demi kelompok yang akan dibawa masuk untuk golongan sasar dan juga golongan penerima vaksin tersebut. Cumanya kita bercakap sedikit tentang prosedur pendaftaran bagi mereka yang ingin mendapatkan vaksin secara sukarela seperti yang dinyatakan di bawah program imunisasi COVID-19. Kalau mengambil contoh di MySejahtera, penilaian kesihatan ataupun self-assessment dan juga self-declaration kepada keadaan situasi tubuh badan kita sendiri perlu untuk diperjelaskan dalam borang yang telah pun disediakan. Jadi bagaimana untuk self-declaration itu dilakukan oleh seseorang penerima ataupun mereka yang ingin menerima vaksin? Okey. Apabila menerima jemputan ya, contohnya kalau Encik Ismail buka je MySejahtera, dia kata dia akan keluar kata adakah anda ingin menjalankan pilihan risiko. Soalan pertama tanyakan adalah adakah anda
ingin menerima vaksinasi. Ya, apabila seorang itu menjawab ya, dia akan keluar soalan yang kedua, akan bertanya, adakah anda ada alahan teruk? Alahan teruk di sini bermaksud pernah tak individu tersebut dimasukkan ke hospital dan menerima rawatan akibat alahan teruk. Ya. Alahan ini boleh jadi kepada alahan ubat ataupun alahan-alahan yang menyebabkan dia masuk hospital atau satu lagi biasa kita katakan alahan terhadap kandungan dalam vaksin. Okey. Ya, kita minta kalau mereka ada alahan teruk ni silalah berterus terang. Dia kata dia ada alahan teruk ya. Sejarah alahan kemasukan hospital, bukan maksudnya gatal sikit-sikit, makan ni jadi merah, tidak, tapi memang yang teruk dan memerlukan rawatan di hospital maksudnya. Dan dia proceed kepada soalan ketiga. Ini yang banyak kita kata penduduk di negara kita salah faham ya. Kita tanya adakah anda ada komorbid ataupun penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, asma, sakit buah pinggang dan sebagainya ya. Kenapa soalan ditanya? Ini untuk menentukan fasa manakah seseorang itu akan dapat vaksin dia. Lebih banyak komorbid dia, maka lebih cepatlah dia akan mendapat dia punya appointment ya. Dan soalan seterusnya tanyakan adakah anda mempunyai masalah OKU ya, ataupun anda adalah seorang orang kurang upaya yang berdaftar. Sekiranya jawapannya ya, mereka ini juga adalah antara kumpulan yang akan mendapat vaksin lebih awal berbanding dengan kelompok yang lain. Itu soalan dalam yang ditanyalah. Sekiranya selepas menjawab soalan ini dan dihantar jawapan, tunggulah ya. Akan di belakang sistem ni akan melakukan algoritma. Yang akan menentukan bilakah orang tu akan mendapat vaksin mereka. Okey, penilaian bila dan di mana itu akan ditentukan oleh sistem tersebut, malah oleh pegawai-pegawai perubatan yang mengawal selia kepada isu imunisasi ini. Sebelum kita menginjak lebih lanjut tentang apakah antara mungkin kesan-kesan sampingan yang mungkin ataupun boleh terjadi dalam tubuh badan seseorang manusia, kita sedia maklum setiap kali bekalan vaksin masuk ke dalam negara, walau apa jua jenis pun, ia akan melalui satu proses penilaian oleh pihak NPRA untuk memastikan agar keselamatan vaksin itu sebelum diberikan. Jadi ini ruang yang cukup baik untuk kita bercerita sedikit tentang peranan NPRA. Doktor. Terima kasih Encik Ismail. Ini pertama kali saya dijemput ke sini. Saya rasa eloklah saya terangkan sedikit daripada organisasi yang daripada mana saya datang. So NPRA kita kenali sebagai bahagian regulatory pharmacy negara. Dulu orang tak kenal NPRA ni. Sekarang dah kenal NPRA ni sebab memang NPRA tugas dan tanggungjawab utamanya adalah untuk memastikan produk pharmaceutical termasuk ubat dan vaksin selamat, berkesan dan berkualiti untuk dipasarkan di Malaysia. Jadi dia ada proses-proses yang dijalankan oleh NPRA untuk memastikan produk-produk pharmaceutical ini termasuk vaksin selamat. So, salah satunya kita ada proses pendaftaran. So bila kita jalankan proses pendaftaran, kita akan minta pihak syarikat yang ingin mendaftarkan vaksin tersebut untuk menghantar segala dokumen, data klinikal dan dia akan dinilai dan diteliti oleh NPRA. Jadi bila setelah selesai semuanya dinilai dan diteliti, kita akan bentangkan ke pusat pihak berkuasa kawalan dadah, which is PBKD, kita kenali sebagai PBKD atau DCA, untuk membuat keputusan untuk mendaftarkan produk tersebut. Jadi penilaian tu memang menyeluruh, maksudnya daripada segi keberkesanan, keselamatan dan juga kualiti dan dari segi penghilangan juga. Jadi kita memang yakin produk tu memang kalau dia dah betul-betul berkesan selamat tu barulah ia boleh didaftarkan dan data-datanya telah cukup. Dan dalam masa yang sama juga bila kita buat penilaian, kadang-kadang macam vaksin ni, dalam kes vaksin ni dia punya dia dibuat dalam masa yang agak singkat kan. Jadi banyak data-data masih belum ada. Jadi kita ada proses di mana pihak syarikat pemegang pendaftaran juga, mereka juga mesti memberitahu kita apakah risiko-risiko keselamatan vaksin mereka ni. Jadi daripada situ kita akan nilai dan mereka akan beritahu kita apakah
langkah-langkah kita panggil risk management plan yang kita mesti buat untuk mengurangkan risiko ini. Jadi kita akan bekerjasama dengan bahagian yang menjalankan imunisasi untuk menjalankan langkah ini. Contohnya kita tahu macam produk vaksin ini tinggi dia punya kesan sampingan kita panggil anaphylaxis. Jadi sebab itu bila mereka buat latihan kepada kaki tangan yang memberi vaksin tersebut, kita suruh penerima vaksin untuk duduk dan diperhatikan dulu selama 15 atau 30 minit. Rehat seketika lah. Yes. Jadi sebab itulah ini semua diminta daripada pihak pemegang pendaftaran. Jadi selepas itu pula, selepas semua ni dibuat, didaftarkan, dan bila vaksin masuk, kita juga menjalankan pemantauan kualiti. Maksudnya bila dia masuk, kita akan mengadakan kita panggil lot release. So yang itu pun kita buat untuk memastikan kualiti vaksin yang diterima itu pun baik dan bagus. Dan selepas itu juga, mungkin ramai yang tak tahu, MPRA juga memantau kesan sampingan vaksin. Setiap jenisnya itu? Iya. Maksudnya sebenarnya pemantauan kesan sampingan ini telah dijalankan MPRA dah lama dah. Sebab kita memang memantau kesan sampingan ubat, termasuklah vaksin. Tapi sebab COVID-19 vaksin COVID-19 ni baru kan. Jadi ramai orang tak tahu sebelum ni. So memang kita adakan pemantauan dia lah. Kita ada mekanisme untuk mengadakan surveillance dan kita panggil pharmacovigilance untuk pemantauan kesan sampingan. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang AEFI ataupun kesan sampingan hasil daripada imunisasi ataupun vaksinisasi itu, dalam 2 dos diberikan dos pertama dan juga ada satu jarak dan juga tempoh masa antara dos pertama dan juga dos kedua. Ini mungkin persoalan yang selalu dibangkitkan ataupun selalu tertanya-tanya dalam kalangan penerima ataupun dalam kalangan masyarakat. Mengapa perlunya ada jeda masa antara dos pertama dan juga dos kedua tersebut? Okey. Sebab apabila mana-mana vaksin pun dia mesti ada jeda masa ni ya. Sebab apabila kita memberi suntikan yang pertama, kita memperkenalkan satu kita kata antigen ataupun part of the virus or bacteria into ke dalam tubuh seseorang ya. Jadi badan tubuh kita perlukan masa untuk mengenali bahan asing ini. Dan apabila dia dikenali ini sebagai satu bahan yang bahaya, badan kita akan mula mengeluarkan antibody ya. Tapi pada pengenalan pertama ni dia peningkatan itu agak perlahan. Jadi kita biar antibody naik sedikit ya, pengenalan kita kata proses pengenalan. Lalu fasa kedua, selepas dalam konteks vaksin COVID ini antara 21 hari, ada vaksin yang sampai 28 hari dan ada juga vaksin yang lebih kurang 12 minggu ya kita beri. Jadi kita beri masa untuk tubuh kita meningkatkan sedikit antibody ini. Apabila kita beri dia dah meningkat sedikit, dalam tempoh jeda masa yang kedua kita beri selang masa yang kedua ni tadi, maka antibody itu akan meningkat dengan lebih tinggi. Okey, maknanya perlu disempurnakan 2 dos itu untuk menyempurnakan perlindungan secara menyeluruh untuk tubuh badan. Jadi ini dianggap bukan sebagai satu kaedah rawatan tetapi sebagai satu kaedah persediaan untuk menghadapi sebarang bentuk jangkitan pada masa akan datang sekiranya dijangkiti dengan COVID-19. Ini satu perkongsian cukup baik juga. Cumanya adakah kemungkinan seseorang boleh dijangkiti dengan COVID-19 sekiranya sudah pun divaksin? Okey. Kita kena faham macam saya kata tadi, apabila diberi dos 1, dia tubuhnya belum lagi membentuk antibody sepenuhnya ya. Contohnya kita ambil dalam konteks vaksin Pfizer ya. Seseorang itu boleh dijangkiti ya sehingga tempoh 14 hari selepas dos 1. Ya, masih boleh dijangkiti dengan vaksin COVID ni tadi. Dia perlukan 2 vaksinasi untuk dapat perlindungan lengkap dan maklumat yang ada sekarang mengatakan selepas 7 hari dos 2 barulah dia mendapat perlindungan lengkap daripada vaksin tersebut. Okey. Jadi perlu melengkapkan kedua dos tersebut, tidak boleh culas ataupun tidak boleh ketinggalan dalam melengkapkan kedua dos tersebut. Dr. Azwana, Dr. Saidatul, kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Selamat dan
kesan kita dapat memutuskan Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Semoga Tuhan berkati kita. Ya, lindung diri, lindung semua. Tujuan vaksin ini diberikan adalah untuk kita mencapai imuniti kelompok. Sudah pastinya pendaftaran anda, kesukarelaan anda dalam mendaftarkan diri untuk program imunisasi COVID-19 adalah amat-amat diperlukan untuk kita mencapai lebih daripada 80% rakyat Malaysia menerima vaksin COVID-19. Masih lagi bersama dengan Dr. Azwana dan juga Dr. Saidatul. Ini persoalan yang saya akan ajukan pada Dr. Azwana juga. Dalam terma perubatan ataupun saintifiknya AEFI ataupun mungkin dalam bahasa yang mudahnya adalah kesan sampingan selepas pengambilan vaksin COVID-19 itu yang akan hadir. Jadi mungkin boleh dikongsikan antara kesan-kesan sampingannya itu dan apakah antara kaedah untuk kita menghadapi kesan sampingan daripada vaksin tersebut, Doktor? Okey. So saya mulakan dengan definasi lah kepada AEFI tadi ya. Encik Ismail sebut AEFI. So AEFI itu memang kesan sampingan vaksin. AEFI itu sebenarnya singkatan kepada perkataan adverse events following immunization ataupun kesan adverse susulan imunisasi. Okay. So kita kenal dia sebagai AEFI lah. Memang pertubuhan Badan Sedunia WHO pun mengguna terma yang sama dan di luar negara pun memang terma yang sama diguna pakailah AEFI untuk kesan sampingan vaksin. Kalau ubat-ubatan kita panggil dia kesan adverse. Yang ini kita panggil kesan adverse susulan imunisasi. So apa dia kesan adverse AEFI atau AEFI atau kesan adverse susulan imunisasi? Ia adalah kesan sampingan kesihatan. Jatuh basikal bukanlah kesan sampingan kesihatan yang dialami selepas mendapat suntikan vaksin tadi dan disyaki disebabkan oleh vaksin. Tetapi bila kita nilai dia tak semestinya ada hubung kait dengan vaksin. So ada 5 klasifikasi kepada kesan AEFI yang ada. WHO memberikan kepada 5 klasifikasi supaya senang kita faham. So yang pertama, mungkin AEFI itu adalah vaksin related. Maksudnya berkait terus, memang disebabkan oleh vaksin tersebut. Itu satu. Yang kedua, dia mungkin disebabkan oleh kualiti vaksin tersebut. Maksudnya kadang-kadang kualiti vaksin tu ada masalah. Mungkin simpanannya tak betul ke? Contohnya vaksin COVID-19 yang kita ada sekarang kena disimpan di bawah 70 darjah Celsius kan. So dan mungkin kadang-kadang kita dapat kesan sampingan berkaitan dengan kualiti vaksin itu sendiri. Dan ada juga kesan sampingan yang disebabkan kita panggil anxiety related, stress related. Maksudnya dia bukan disebabkan oleh vaksin tersebut, tapi ketakutan jarum ataupun ketakutan proses imunisasi itu sendiri mungkin boleh dimanifestasikan menjadi AEFI juga dan juga dilaporkan. Lagi satu, mungkin juga ada masalah teknikal semasa memberi vaksin tersebut. Maksudnya bila jarum tu sepatutnya sekarang vaksin yang ada sekarang ni kita kena bagi dia intramuscular. Tapi mungkin dia dibagi terlampau beri bawah kulit saja ke, mungkin dia akan menambahkan kesan sampingan. So itu yang keempat. Dan yang kelima, mungkin AEFI itu ini yang selalu berlaku tapi disalahertikan. Mungkin dia kata ini disebabkan vaksin, adalah kesan sampingan yang coincidental. Maksudnya
berlaku secara kebetulan. Ya. Nah, so ada banyak yang dikata sebabnya dia dianggap sebagai kesan sampingan mungkin dia berlaku mungkin selepas 2 jam selepas vaksin diberi. Jadi mungkin mereka ingat dia disebabkan oleh vaksin tersebut. So dia disyaki. Mereka laporkan juga dia disyaki sebab dia disyaki disebabkan vaksin, tetapi bila dibuat kita panggil siasatan, dia mungkin tidak berkaitan ataupun tidak, dia berlaku secara kebetulan saja. Itu 5 jenis kesan sampingan. Jadi kita kena fahamlah sebab kadang-kadang yang disensasikan dalam media selalu dia kata laporan yang salah. Sebenarnya betul laporan itu diterima, tetapi mungkin dia tidak menceritakan lebih lanjut. Maksudnya dia tidak menceritakan tentang siasatan yang telah dilakukan, yang telah mendapati kesan sampingan itu pun telah dipanggil ni hubung kait ataupun causality-nya pun tidak sebenarnya disebabkan oleh vaksin tersebut. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita baca berita-berita di media tu kena lebih berhati-hatilah sebab kadang-kadang cerita sensasi kan orang suka dengar. Tapi kita kena faham yang dia boleh dilaporkan, tetapi bila kita buat siasatan, kita buat analisa, dia mungkin boleh menjadi kesan sampingan yang berlaku secara kebetulan sahaja. Maka lebih adil laporan itulah berasaskan kepada siasatan, bukan kepada kejadian yang sedang berlaku. Betul. Sebabkan itu apabila program imunisasi ini perlu mendapat pengawalsiliaan daripada pegawai perubatan dan juga perlu dilakukan oleh pembantu perubatan ataupun jururawat yang terlatih dalam memberikan suntikan. Ini satu persoalan juga kerana dalam kelima-lima kategori punca kesan-kesan sampingan yang boleh berlaku itu, seberapa segera kita boleh menilai akan berlaku perubahan dalam tubuh badan penerima dan juga seberapa segera kesan itu boleh berlaku bagi seseorang penerima, Doktor? Dia bergantung apa jenis kesan sampingan tu dah. Kalau katakanlah dia reaksi itu, dia boleh berlaku dalam masa 5 minit. Tapi kadang-kadang kalau macam yang tadi tu anxiety related tu atau stress related tu dalam masa 5 minit ataupun sedang immediately ya. Sebab sedang takut jarum. Takut jarum ataupun dia terlalu nervous. Jadi bila dicucuk saja selepas habis tu dia boleh jadi macam injek mungkin dia jatuh, padahal bukan disebabkan simptom tapi ketakutan ataupun dia kata anxiety yang dirasai oleh mereka tersebut. Itu perlu ditenteramkan oleh juga sebenarnya itu kenapa kita letakkan 15 minit tadi ya, sebab tempoh masa untuk berlaku kalau kata allergic reaction ni dia mengambil masa seawal 15 minit sehingga 6 jam. So that's why kita melihat pada 15 minit hingga 30 minit itu kita membuat pemerhatian bagi memastikan bahawa mereka tidak ada kesan-kesan sampingan allergic reaction tadi. Tadi Dr. Saidatul ada bercerita tentang kategori yang diawalkan ataupun yang mendapat dalam kategori yang awal, khususnya mereka yang mempunyai penyakit-penyakit berisiko dan juga tidak digalakkan untuk mereka yang mempunyai alahan-alahan teruk ataupun membawa kepada alahan yang boleh dimasukkan ke hospital, mempunyai sejarah seperti itu. Persoalan kepada ibu mengandung ataupun ibu yang sedang menyusukan bayi, adakah boleh ataupun tidak dalam usaha kita untuk memberikan imunisasi tersebut? Okey, bagi ibu hamil dan juga wanita yang ingin sedang menyusukan anak ya. Okey, dia berbeza ikut vaksin ya. Tetapi untuk vaksin Pfizer yang kita dah gunakan pada ni ya, ia boleh digunakan untuk ibu hamil pada trimester kedua. Iaitu sekiranya mereka hamil, umur kandungannya 14 minggu hingga 33 minggu. Okey, maknanya dalam tempoh ini dia perlu melengkapkan 2 dos pada tempoh ini mereka boleh mengambil vaksin ya. Okey. Khususnya ya kita mereka utama untuk ibu hamil yang mempunyai masalah kesihatan kencing manis, darah tinggi. Ya, ini kita memang menasihati mereka dan kita minta mereka kita kata di sini mereka perlu kalau mereka berasa ketakut dapatkanlah nasihat daripada pegawai perubatan mereka lah untuk mereka membuat penilaian dia. Okey, untuk ibu yang menyusukan anak sehingga ini tidak ada masalah lah untuk mereka untuk mengambil vaksin Pfizer. Okey, jadi apa-apa pun perlu mendapatkan nasihat daripada pegawai perubatan yang sedang merawat dan juga mengawal selia ibu mengandung tersebut. Ini juga persoalan kalau dicerita tentang isu ubat-ubatan dan juga interaksi antara ubat-ubatan ini
ini, adakah seseorang penerima vaksin COVID-19 sama ada dos pertama ataupun dos kedua perlu untuk mengelakkan sebarang pengambilan ubat-ubatan yang mungkin akan berinteraksi dengan pengambilan vaksin tersebut, Doktor? Buat masa ni tak ada ubat-ubat yang betul-betul berinteraksi dengan vaksin ni lah. So jadi maksudnya sakit penyakit yang komorbid juga, yang ada hypertension, ada kencing manis, mereka boleh mengambil vaksin yang sekarang yang berada di pasaran ini. Walaupun sedang dalam proses pengambilan ubat, tak ada masalah. Jadi itu pun perlu untuk kita memantau keadaan tubuh badan sendiri dan juga memantau tahap kesihatan sendiri untuk dimaklumkan kepada pegawai perubatan. Doktor dan juga Dr. Suryatto, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif untuk kita bercakap tentang kesan sampingan vaksin dan juga program imunisasi COVID-19. Diri lindung semua bersempena dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dr. Azwana, tadi kita bercerita tentang AEFI ataupun kesan sampingan yang mungkin ataupun tidak diperoleh sekiranya kita mendapatkan imunisasi COVID-19 ini. Cumanya apabila dikatakan tentang kesan-kesan ringan yang mungkin berlaku kepada tubuh badan, bagaimana kita mengenal pasti kesan sampingan itu, dan yang kedua, kalau terdapatnya kesan itu, bagaimana pelaporan juga boleh dilakukan, Doktor? Okey, selalunya mereka yang menghadapi kesan sampingan, kalau kesan sampingan AEFI itu teruk dan mereka memerlukan rawatan, selalu kita nasihatkan mereka untuk pergi ke fasiliti kesihatan yang berdekatan lah. Jadi bila mereka selalunya pergi ke fasiliti kesihatan untuk mendapat rawatan. Jadi bila dapat rawatan, kaki tangan kesihatan mereka memang dah cakna dah macam mana untuk melaporkan AEFI atau ADR, sebab ini memang biasa dibuat oleh kaki tangan kesihatan kan. Jadi ada sebenarnya sebelum ini pun, sebelum era COVID, vaksin COVID juga pun, kita memang dah ada cara-cara untuk membuat laporan ADR. ADR ni adverse drug reaction, ya, kesan adverse ubat atau kesan adverse event following immunization, AEFI tadi. Kita ada borang-borang dan cara-cara untuk melaporkannya. So memang mudah. Dia kaki tangan kesihatan di pihak swasta pun memang tahu akan proses ni. Jadi pelaporan boleh dibuat, kita boleh dapatkan borang. Salah satu caranya, borang ni boleh dapat daripada website NPRA, www.npra.gov.my. Dekat situ ada borang, boleh dicetak dan diisi, di email, dihantar melalui e-pos, dan kalau nak diisi di atas talian pun boleh. So boleh diisi atas talian. Kalau di Kementerian Kesihatan, kita ada satu sistem dipanggil Pharmacy Information System, di mana kita boleh buat terus laporan di atas talian. Ini untuk kaki tangan kesihatan. Jadi pada mereka kaki tangan kesihatan yang merawat penerima vaksin yang ada masalah, yang ada kesan sampingan tadi atau AEFI tadi, mereka boleh buat laporan tersebutlah. Tapi katakanlah penerima vaksin tu dia dapat kesan sampingan tak teruk mana pun, dia tak jumpa, dia tak pergi klinik pun, dia pun boleh membuat laporan juga. Jadi sebagai pengguna, mereka boleh juga pergi membuat laporan melalui laman web NPRA tadi. Kita ada satu borang dipanggil Consumer Adverse event form. Kita panggil consent form, kita boleh isi dekat di situlah, consumer side effects reporting form. Dekat dalam tu kita boleh isi. So kita boleh isi di situ, ataupun kita buat khas untuk vaksin COVID-19, boleh juga dibuat melalui aplikasi MySejahtera. MySejahtera ni banyak guna dia. So jadi mereka yang telah menerima vaksin, nanti akan ada satu ikon yang diaktifkan dan mereka boleh membuat laporan melalui aplikasi MySejahtera. Jadi sebenarnya banyak cara untuk melaporkan dan tak ada sebablah kenapa laporan tak boleh dibuat.
Jadi kita memang menggalakkan laporan ini dibuat sebab seperti yang kita bincang tadi, NPRA ditugaskan untuk memantau kesan sampingan vaksin COVID-19 ni. Jadi tanpa laporan kita tak boleh tengok trend ataupun kita tak boleh analisa sebab kita tak ada data kan. Jadi kita perlu data-data ni untuk dihantarlah. Sebab bila data-data ni nanti telah sampai ke NPRA, kita boleh buat analisa dan kita boleh nilai. Jadi kita akan nampak ada ke isu-isu keselamatan tambahan yang perlu kita buat sesuatu untuk menjaga keselamatan masyarakat lah. Contohnya, katakanlah kita kumpul dan kita dapati ada trend banyak sangat kesan sampingan merah atau bengkak di tempat suntikan di negeri Selangor ataupun di kawasan Banting contohnya. So mungkin kita boleh buat siasatan, mungkin ada masalah kaki tangan yang memberi vaksin mungkin ada salah pemberian ke. Jadi kita boleh tangani masalah tersebut, ataupun katakanlah kita analisa, kita dapati ada satu-satu kesan sampingan yang terjadi yang lebih daripada kadar biasa. Sebab sebelum ni vaksin ni telah dinilai, kita dah tahu dah berapa peratusan kesan sampingan yang terjadi. Jadi bila kita dapat laporan, kita dapati satu-satu kesan sampingan tu lebih banyak daripada biasa dan kita boleh jalankan siasatan. So dia penting untuk dilaporkanlah supaya NPRA dapat menangani isu-isu keselamatan tu. Kita dapat mengesan signal keselamatan vaksin tersebut. So kita tadi Encik Ismail ada bertanya apa proses itu. So saya tambah sikit tentang proses yang apa kita buat di NPRA selepas kita terima data tu. Kalau kesan sampingan yang serius, memang kita akan jalankan siasatan. Siasatan maksudnya katakanlah ada kes kematian. Kes kematian, kita akan tubuhkan pasukan penyiasat yang di fasiliti pun di fasiliti sendiri akan ada pasukan penyiasatnya. So akan diadakan selepas itu semua laporan dengan keputusan penyiasatan ini akan dihantar ke NPRA dan kita ada satu jawatan kuasa khas yang telah kita tubuhkan, dipanggil jawatan kuasa khas Pharmacovigilance Vaksin untuk untuk verify atau untuk mengesahkan causality ataupun betul ke tak kesan sampingan ini betul-betul disebabkan oleh vaksin ke tidak. So kita ada jawatan kuasa khas yang tersebutlah. So itu proses-prosesnya. Dan sebenarnya juga data ADR, data AUFI ini kita selepas kita sahkan semua tu, kita pun memang hantar ke WHO. Sebab WHO sebagai badan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia memang ada satu pusat yang dia mengumpul semua laporan kesan adverse negara-negara di dunia. Jadi kita sebagai pengguna database ini juga boleh merujuk ke sana untuk melihat. Sebab vaksin COVID-19 ni bukan saja digunakan di Malaysia, dia juga digunakan negara lain. Kadang-kadang kita perlu juga merujuk negara-negara lain, tengok apa di negara-negara lain apa kesan sampingan yang dialami oleh penduduk-penduduk lain kan. Jadi itu pun kita buat. So kita pun ada sumber yang tersebutlah. So itu proses-proses yang dijalankan di NPRA dalam memantau kesan sampingan lah. So jadi memang menyeluruh kepada kita disebabkan vaksin COVID-19 ini adalah satu perkara baru yang diberikan, maka pengumpulan data itu menjadi amat mustahak dalam kita mengenal pasti maklumat untuk kita kata penambahbaikan pada masa akan datang. Dr. Saidatul, ada juga pertanyaan yang membangkitkan tentang kalau sekiranya kesan-kesan AEFI ataupun kesan-kesan sampingan yang kecil dan sedikit itu berlaku selepas dos pertama diberikan kepada penerima, adakah penerima itu tidak perlu lagi untuk mengambil dos yang kedua? Okey, ini soalan yang menarik ya. Macam kalau kita lihat data yang sedia ada, kebanyakan penerima kita dapat kesan-kesan yang ringan. Maksud kesan ringan ni adalah mereka yang sakit di tempat suntikan, merah di tempat suntikan, kemudian mungkin setengah tu rasa lenguh tangan, ataupun ada setengah tu mungkin pening,
muntah dan sedikit demam. Ini kita panggil sebagai kesan-kesan ringan yang mana kesan ni boleh kita sembuhkan diri sendiri dengan cara mengambil contohnya paracetamol, berehat dan sebagainya. Biasanya kesan ini akan hilang ataupun sembuh dengan sendirinya. Okey, jadi kesan-kesan ini sepatutnya tidak menakutkan ya, kerana kita mohon saya dia boleh ambil, tak ada isu untuk dia tidak mengambil, melainkan dalam keadaan kita dapati klien ini bila selepas disuntik dia mendapat alergik teruk. Jadi dalam kes alergik teruk ni sudah pastilah kita tidak akan membenarkan dia mengambil dos 2 ya. Dalam keadaan lain mereka boleh mengambil dos 2 ya, sebab kita kena ingat tanpa dos 2 perlindungan itu tidak lengkap. So, tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi walaupun ada kesan sampingan, walaupun ada rasa takut, semua penerima vaksin yang dah terima dos 1 kena mempertimbangkan kebaikan melengkapkan dos berbandingkan sedikit risiko mendapat kesan sampingan tadi. So kita mohon sangat continue teruskan lengkapkan dos 2 walaupun ada sedikit kesan sampingan. Dan kebanyakan yang kita tahu selepas kita dah beri 500,000 almost 500,000 suntikan ya, dan kesan sampingan tu tak lebih kurang tak sampai pun ya, tak berapa banyak jadi kesan tu. Jadi dan kebanyakannya kesan yang ringan. So tak perlu takut, tak perlu pusar. Continue the two. Cuma bagi mereka yang akan mengambil vaksin nanti, apabila sampai pada tarikh untuk vaksin itu sekiranya ada bergejala yang berisiko ataupun disyaki kepada COVID-19, adakah perlu jua untuk hadir atau boleh untuk menangguhkan temujanji? Sebenarnya tiga hari ya sebelum seseorang itu akan ke tempat vaksinasi, sistem MySejahtera akan memperingatkan dia dah. Untuk hadir. Dan sebenarnya sekiranya dia bergejala ataupun rasa dia demam ke, ada gejala, dia suspek dia tidak sihat, bakal penerima ni boleh membuat panggilan telefon. Memaklumkan dalam keadaan sekarang dia minta menundakan temujanji dan buat temujanji yang baru. Dan sebenarnya ya, apabila pada hari kejadian ataupun hari untuk menerima vaksinasi ini, sebelum seseorang tu boleh masuk ke pintu pusat pemberian vaksin ini, mereka perlu menjalani saringan gejala dan juga saringan suhu. Sekiranya saringan di peringkat pintu masuk ini gagal, kita akan salurkan klien ini untuk membuat temujanji baru di satu stesen temujanji dan mereka tak dibenarkan masuk ke pusat pemberian vaksin pun. Ini bagi mengelakkan berlaku pula sebarang jangkitan di dalam pusat-pusat vaksinasi yang akan kita buka nanti. Kita tidak mahu proses imunisasi itu menjadi risiko yang besar kepada para penerima ataupun para petugas kesihatan juga. Dr. Azwana, Dr. Saidatul, kita akan kembali berehat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Lindung. Bersua kembali dalam Bicara Naratif pada malam ini. Saya suka untuk menggagaskan tajuk kita pada malam ini lebih kepada keberkesanan vaksin COVID-19 dan juga kejayaan dalam kita memberikan gambaran kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dr. Azwana, kalau kita boleh gambarkan, lebih daripada 500,000 penerima vaksin merangkumi petugas Barisan Hadapan sudah pun divaksinkan dan juga ada yang sudah sempurna untuk dos kedua bagi Pfizer dan juga BioNTech. Maka ini memberi gambaran kepada jenama jenis Pfizer-BioNTech yang kita gunakan sekarang. Selain daripada kesan-kesan sampingan yang kecil yang mungkin dilaporkan itu, maka ada beberapa kita kata tahap-tahap keselamatan yang perlu untuk kita ketahui tentang kejayaan dan juga keberkesanan Pfizer-BioNTech ini. Okey, saya bercakap daripada segi kesan AEFI lah ya, Cik Ismail. Setakat ni sebab pihak kami memantau AEFI yang dilaporkan dari seluruh negara. So setakat ini apa yang kami lihat daripada 500,000 suntikan ni, kita memang terima banyak kesan AEFI yang dilaporkan, tetapi kesan-kesan yang dilaporkan ini boleh saya nyatakan di sini majoritinya adalah kesan sampingan atau AEFI yang ringan. Yang sangat ringan. Maksudnya yang kita memang dah sangka dan dah jangka memang kesan-kesan AEFI ini akan dilaporkan. Contohnya merah pada tempat suntikan, bengkak pada tempat suntikan,
Yang lagi banyak dilaporkan demam kurang sikit, tapi banyak juga bawah daripada bengkak tempat suntikan tadi, letih, loya, muntah. So ini semuanya kesan-kesan sampingan yang kesan-kesan kita panggil AEFI yang memang yang kita memang dah jangkakan memang akan berlaku. Kebiasaannya berapa lama kesan itu? Selalunya kesannya memang very orang kata 1-2 hari akan baiklah. Okey. Satu lagi kesan AEFI yang juga banyak yang dilaporkan adalah yang tadi kita sebut sebagai anxiety related atau stress related tadi yang acute stress response, di mana pesakit ada berdebar-debar. Itu pun dilaporkan, berdebar-debar ataupun kadang-kadang darah rendah ataupun mungkin pingsan. Jadi itu pun ada banyak dilaporkan. Jadi kesimpulannya yang kami dapat buat, memang kesan AEFI yang diterima setakat ini memang majoritinya adalah kesan ringan lah. Tapi memang yang kita terima setakat ini cuma kesan sampingan dari vaksin yang pertama yang kita mulakan vaksinasi lah, iaitu vaksin Pfizer. Kita juga telah mulakan dengan vaksin Sinovac, tetapi saya rasa penerimanya masih belum banyak, jadi belum nampak lagi trend untuk kesan sampingan untuk Sinovac buat masa inilah. Cuma disebabkan itu kita masih lagi berpaksi kepada pemahaman penilaian kepada pemberian vaksin itu, kita mengutamakan manfaat daripada mudarat yang sedikit yang akan dibawa daripada vaksin tersebut. Ada juga kehadiran varian baru dalam mutasi COVID-19 dan juga virus COVID-19 itu. Maka akan timbul persoalan, adakah vaksin yang dihasilkan ketika ini mampu untuk memberikan perlindungan mencakupi varian-varian baru yang terhasil daripada mutasi COVID-19? Dr. Saidatul. Okey. Itu satu soalan yang agak menarik ya, kerana kita tahu bahawa kebanyakan vaksin yang kita hasilkan sekarang ini adalah berdasarkan kepada strain yang pertama kita jumpai, sedangkan ada strain-strain baru ya. Ini kita masih kena menunggu ya pada data-data daripada negara-negara yang banyak mutasi ini, di mana mereka juga menggunakan vaksin, sama ada vaksin ini dapat melindungi daripada varian-varian jenis yang lain. So kita perlu menunggu data-data daripada negara lain untuk melihat sama ada satu, dua atau kesemua jenis vaksin kita ini berkesan dalam bagi melindungi daripada jenis-jenis lain nanti. So have to wait. Kita kena tunggu data-data saintifik nanti. Okey. Selain daripada isu-isu tentang bagaimana kita mematuhi prosedur sebelum dan juga selepas, ini juga mungkin dinasihatkan kepada sekali lagi kepada pendaftaran di MySejahtera. Kalau sekiranya tidak boleh untuk pergi ke temu janji yang ditetapkan, apa antara perkara-perkara yang berkaitan yang boleh dilakukan untuk kita memindahkan temu janji kepada tarikh-tarikh yang lain? Alright. So dia kita tahu bahawa selain daripada MySejahtera, dia ada satu lagi sistem temu janji, kita panggil sebagai sistem temu janji yang di dalam portal vaksincovid.com ya, .gov.my ya. Okey, ini dua sistem temu janji. Kalau tak boleh dia menjawab temu janji itu MySejahtera, dia boleh pergi ke portal ini untuknya. Now, kalau tak dapat buat temu janji, amat penting ya untuk memaklumkan ya bahawa ia tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu. Sebab dalam MySejahtera sendiri dia akan tengok juga kenapa dia tak hadir. Ya, kalau kata tanpa sebab, kita akan tolaklah di lepas ni kepada temu janji yang lama lah. Tapi sekiranya dengan sebab yang munasabah, maka temu janji ini maklumkan boleh ditukar pada dalam jangka masa yang terdekat. Okey. Kalau ada bersebab itu boleh disegerakan. Boleh disegerakan. Ya. Okey, Dr. Azwana, kesimpulan daripada NPRA sendiri untuk kita menilai kepada bagaimana NPRA dalam hal kita berdepani pandemik COVID-19. Sudah lebih setahun kita berdepani dan kali ini kita sudah pun berjaya untuk mendapatkan vaksin. Jadi ini satu pengharapan daripada pihak KKM untuk seluruh rakyat menyokong dan juga secara sukarela mendaftarkan diri dalam program vaksinasi ataupun imunisasi COVID-19.
Saranan saya, kita tak patut takutlah untuk mengambil vaksin COVID-19 tu, sebab kalau saya sebab saya dari MPRA, kami di KKM telah melaksanakan tanggungjawab sebaiknya untuk memastikan vaksin yang kita terima, vaksin yang kita pilih untuk didaftarkan tu memang terjamin keberkesanan, keselamatan dan kualitinya. Jadi saya rasa masyarakat tak patut bimbanglah, sebab selepas didaftarkan pun kita masih memantau keselamatan vaksin ini. So jadi tak perlu bimbang. Saya rasa kita patut yakin bahawa kebaikan faedah mengambil vaksin ini adalah lebih tinggi daripada risiko yang akan kita hadapi. Sebab kalau vaksin COVID-19 ni kita memang perlu ambil, sebab dia apa orang kata tu, implikasinya itu memang kita dah lama tak pergi kenduri, dah lama tak melancong. Jadi kan kita kena putuskan rangkaian COVID-19 ni supaya kita dapat balik ke kehidupan asal. Jadi saya rasa masyarakat tak perlu bimbanglah dan yakin untuk mengambil vaksin COVID-19. Saya kira dalam hal itu untuk kita hidup seperti status quo ataupun seperti keadaan normal, kita perlulah mencapai imuniti kelompok seperti yang diharapkan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Namun ia tidak akan terlaksana sekiranya rakyat tidak mendaftar dan secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi penerima bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terima kasih sekelas hati saya ucapkan kepada Dr. Azwana Ramli, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, juga Dr. Saidatul Nurbaya Buang, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia berkongsikan. Alhamdulillah dari semasa ke semasa kita terus memberikan pendidikan kepada masyarakat, pemahaman dan juga informasi supaya rakyat dan juga masyarakat faham akan hasrat murni kerajaan untuk menjadikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kita mencapai imuniti kelompok, lindung diri, lindung semua. Sama-samalah kita memerangi dan juga membasmi pandemik COVID-19. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.
Thank you.